Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sama-sama kita meminta pertolongan, dan segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sama-sama kita meminta pengampunan. Hanya kepadamu ya Allah kami berlindung dari keburukan jiwa-jiwa kami, dan hanya kepadamu ya Allah kami berlindung dari keburukan amalan-amalan kami. Selawat salam ke atas junjungan besar, kekasih kita, suri tauladan kita, penghulu kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta sekalian sahabat dan kerabatnya ajma'in. Hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Sekali lagi kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah di atas taufik dan hidayah Allah, dapat kita bersua kembali dalam membahaskan tentang sirah, sejarah kehidupan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat rahimakumullah. Pada bulan lalu saya telah membicarakan kepada anda tentang peristiwa Bai'atul Aqabah al-Ula, atau perjanjian Aqabah yang pertama. Dan insya-Allah pada bulan September ini kita akan sambung episod perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara khusus dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas Bai'ah Aqabah al-Ula ataupun perjanjian Aqabah yang pertama. Muslimin muslimat rahimakumullah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil perjanjian dengan lebih kurang 12 orang Ansar daripada Aus dan Khazraj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan mereka pulang daripada Mekah ke Madinah tanpa ada bimbingan. Justru itu junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat, beliau di antara sahabat yang terbaik di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengiringi mereka dan memimpin mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tersebut adalah Mus'ab bin Umair. Dan ini kalau kita dapat merenung kembali akan strategi kebijaksanaan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menghantar atau mengutus sahabatnya yang mampu untuk menyampaikan risalah Islam, menggantikan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran Mus'ab bin Umair di Madinah bukanlah
orang yang pertama yang Rasulullah lantik untuk menjadi duta Islam di sana. Kalau kita dapat mengimbas kembali sejarah yang saya sebutkan dahulu bersama anda, iaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim rombongan ke Habsyah. Ya. Ingat kan? Ingat ya tuan-tuan dan puan-puan, di saat Rasulullah mengutus rombongan ke Habsyah, ada di kalangan rombongan tersebut yang menjadi speaker atau orang yang berbicara tentang Islam menggantikan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Ja'far bin Abu Talib yang berbicara tentang Islam di hadapan Raja Najasyi. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kehadiran Mus'ab bin Umair di kota Madinah pada ketika itu sangat strategik. Beliau bersama orang-orang yang telah mengangkat baiat Aqabah yang pertama menyebarkan risalah Islam, atau dengan lain perkataan menyebarkan wahyu Allah Al-Quranul Karim. Beliau memperkenalkan siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Madinah, sehingga kan di dalam riwayat menjelaskan tiada suatu rumah pun di Madinah melainkan rumah-rumah tersebut sudah mengenal apa itu Al-Quranul Karim dan siapakah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat benar perjuangan pengorbanan yang ditunjukkan oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sekilas pandang bahawa tugas Mus'ab bin Umair berjaya dan sukses. Ini dapat kita lihat di dalam sejarah yang disebutkan dalam kitab-kitab sejarah. Namun realitinya tidak ada satu perjuangan dakwah kalau tidak menempuh apa jua kesukaran dan kepayahan. Dan ini juga telah dialami oleh Mus'ab bin Umair. Di dalam kitab sejarah juga menegaskan bahawa ada sebahagian penduduk Madinah juga rasa kurang selesa dengan dakwah yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Dan ada juga sebahagian penduduk Madinah terasa mereka tergugat dengan ajaran yang dibawa oleh Mus'ab bin Umair. Kerana ajaran tersebut ianya akan mengganggu gugat kepercayaan pegangan hidup datuk moyang orang-orang Arab, iaitu orang-orang Madinah, yang mana mereka juga berakidahkan musyrikin, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai seorang sahabat yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mus'ab bin Umair dengan tenang, bijaksana, hikmah menyampaikan Al-Quran, menyampaikan siapakah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Madinah dengan santai, bernas, sehingga kan satu ketika bila terjadi satu pertembungan di mana ada sebagian orang-orang Madinah tidak menyukai ajaran tersebut, Mus'ab bin Umair berkata, kalau anda tidak berkenan dengan apa yang saya sampaikan, sila dengar dahulu apa yang ingin saya sampaikan. Kalau ia baik, anda terima. Dan kalau ia tidak menyenangkan anda, maka saya akan beredar dari tempat ini. Sehingga sedemikian yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Dan akhirnya mereka tertarik dengan watak yang ditunjukkan oleh Mus'ab bin Umair, dan mereka setuju untuk mendengar dahulu apa yang ingin disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab bin Umair memulakan perbicaraannya dengan firman-firman Allah, dengan wahyu-wahyu Allah, dengan kalamullah, yang mana apabila mereka mendengar wahyu Allah,
gementar jiwa-jiwa mereka. Hati mereka menjadi lunak. Akhirnya jatuh cinta dengan Al-Quranul Karim. Jiwa mereka rebah dengan bacaan Al-Quranul Karim, dengan santunan yang dibaca oleh Mus'ab bin Umair dan budi pekerti yang ditunjukkan oleh Mus'ab bin Umair. Akhirnya mereka tidak menjadi penghalang dakwah Mus'ab bin Umair di Madinah. Bahkan mereka di antara penyokong kuat Mus'ab bin Umair untuk menyampaikan risalah wahyu Allah Al-Quran, menggantikan peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah duta Islam Mus'ab bin Umair telah melaksanakan peranannya dengan baik di Madinah. Berikut di antara perkara yang berlaku selepas perjanjian Aqabah yang pertama, yaitu pada tahun ke-13 kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, atau pada tahun ke-13 setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi. Sekali lagi, pada musim haji, seramai hampir 75 orang daripada suku Aus dan Khazraj, laki-laki dan beberapa orang wanita, mereka juga mengerjakan ibadah haji bersama rombongan orang-orang Madinah yang seramai lebih kurang dalam sejarah mengatakan hampir 500 lebih, mengerjakan haji ke Mekah. Yang kumpulan kecil 75 orang tadi, mereka bukan hanya setakat untuk mengerjakan ibadah haji, tetapi mereka ada misi, iaitu untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada musim haji. Dalam erti kata yang lain, bahawa pemergian mereka ke haji, iaitu ke Mekah untuk mengerjakan haji, tak lain tak bukan ialah kerana cinta mereka, yakin mereka bahawa Muhammad yang mereka bertemu, Muhammad yang mereka dengar namanya, itulah Nabi akhir zaman. Sebab dengan itu, mereka bersungguh-sungguh untuk ke Mekah untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Mekah terjadilah sejarah di dalam sejarah Islam, iaitu berlakunya perjanjian Aqabah Ats-Tsaniyah yang kedua, atau dalam riwayat mengatakan Bai'atul Aqabah Al-Kubra, perjanjian Aqabah yang agung berlaku pada ketika itu. Iaitu di dalam riwayat mengatakan bahawa mereka yang seramai 75 orang ini bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara senyap-senyap di Mina, di Aqabah, iaitu Aqabah Al-Ula, setelah berlaku pertengahan malam, dan mereka berhimpun di sana menanti kehadiran, kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka menunggu, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun datang bersama pakciknya, iaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Pada ketika itu, Abbas bin Abdul Muttalib belum lagi memeluk agama Islam. Namun sebagai seorang pakcik atau paman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana ia adalah anak saudaranya, dan dia akan mempertahankan hak anak saudaranya jika apa jua berlaku ke atas diri anak saudaranya, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang pakcik, dia memantau jumlah yang ramai ini. Siapakah mereka ini? Siapakah orang yang mereka dia rasakan asing tiba-tiba datang untuk membela atau menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau belum lagi menerima, sedangkan beliau menyaksikan orang Quraisy Mekah sendiri tidak mahu menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak saudaranya.
Dan beliau juga menyaksikan bahawa orang Quraisy bersungguh-sungguh untuk menganiayai atau membunuh atau menghalau anak saudaranya dari bumi Mekah. Apakah mereka akan membuat seperti orang Quraisy melakukan terhadap anak saudaranya? Ini satu keprihatinan Abbas bin Abdul Muttalib. Sebab tu dia hadir bersama Rasulullah SAW. Di dalam pertemuan tersebut, yang bicara awal adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Secara terus terang beliau bicara kepada 75 orang tadi, mengatakan bahawa beliau ini, iaitu Rasulullah SAW, adalah anak saudaranya. Dan beliau tahu siapa anak saudaranya. Dan dia tahu siapakah anak saudaranya dan kebenaran yang ada pada anak saudaranya. Dalam masa yang sama, beliau menceritakan kepada kumpulan kecil ini bahawa orang-orang Quraisy di Mekah sama sekali menolak ajaran yang dibawa oleh anak saudaranya, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dan orang-orang Quraisy cuba menganiayai anak saudaranya, dan beliau sebagai keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, beliaulah atau keluarga ini yang mempertahankan atau membela kehidupan Rasulullah SAW sewaktu di Makkah. Adakah mereka, awak semua yang datang seramai 75 orang, akan membela apa yang akan berlaku ke atas anak saudaranya pada hari esok? Ini satu keprihatinan yang ditimbulkan oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Namun dalam riwayat mengatakan bahawa seramai 75 orang tersebut, mereka mendengar, hanya setakat mendengar apa yang dibicarakan oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Apa yang mereka inginkan adalah untuk mendengar daripada Rasulullah SAW sendiri. Mereka tidak mahu mendengar daripada perbicaraan yang panjang lebar daripada Abbas bin Abdul Muttalib. Mereka ingin mendengar apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW pada ketika itu menyampaikan pesan-pesan yang sangat mendalam, yaitu pesan-pesan yang telah disampaikan pada perjanjian Aqabah yang pertama dan pesan-pesan yang akan disampaikan pada perjanjian Aqabah kedua, yang mana saya jelaskan bahawa kalau kita memahaminya perjanjian tersebut, ianya juga memberi sikit sebanyak pengajaran, penghayatan kepada kita umat Islam dalam konteks kita hari ini. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, di antara perjanjian ataupun kemuncak perjanjian pertemuan berlaku di Mina, iaitu perjanjian Aqabah yang kedua, yang mana kandungannya sangat menarik. Mereka taat setia mengambil janji dengan Rasulullah SAW dalam 5 perkara pokok. Yang pertama, seandainya perjanjian telah diambil, kesemuanya bagi pihak Rasulullah dan bagi pihak mereka juga harus patuh dan taat dalam apa jua keadaan, senang ataupun susah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya boleh membaca, hanya setakat membaca perjanjian tersebut. Namun anda kena faham latar belakang di sebalik perjanjian tersebut yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, nak menunjukkan betapa bijaksana junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Rasulullah apabila menyampaikan kandungan ini, Rasulullah faham latar belakang kehidupan orang-orang Arab. Sebab sistem kehidupan orang Arab, mereka masih dalam sistem kabilah. Sistem kabilah atau keturunan, yang mana setiap keturunan itu ada ketuanya, ketua kabilah.
Yang biasanya di zaman jahiliyah, ketua kabilah lah yang akan menentukan keputusan segala-galanya. Kadang-kadang keputusan itu membawa kepada kezaliman dan penganiayaan. Mereka reda, patuh kerana untuk menjaga kabilah mereka. Namun Rasulullah SAW mengajar mereka harus tunduk, patuh, taat setia dalam keadaan senang, sukar kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Jadi nak menunjukkan bahawa Allah dan Rasul atas daripada sistem kabilah yang terbiasa. Jadi harus diutamakan Allah dan Rasul dalam keadaan senang, begitu juga dalam keadaan sukar. Biasanya manusia dalam keadaan senang mudah untuk kita mengambil janji taat setia. Dalam keadaan sukar, ini yang sangat mencabar. Inilah satu ujian. Adakah benar-benar mereka berpegang kepada keyakinan kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW? Sebab tu mereka harus taat setia kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW pada waktu senang dan waktu sukar. Sebab Al-Quran juga telah memaparkan kisah umat-umat terdahulu. Sebagai contoh, umat Bani Israel. Mereka bila diberi anugerah, diberi mukjizat oleh Nabi mereka, mereka gembira. Mereka suka bahawa inilah Nabi mereka. Dan bila mereka menghadapi apa jua ujian dan kepayahan, mereka mula-mula merasa gelisah, resah dan mempersoalkan kedudukan Nabi itu di kalangan mereka. Sebagai contoh, Bani Israel berbicara dengan Nabi Musa AS di saat mereka masih lagi ditindas oleh Fir'aun. Akhirnya mereka berbicara dengan Nabi Musa seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Maksud ayat tersebut, mereka mengatakan, "Wahai Musa, apa artinya kamu berada di sisi kami? Sebelum kamu datang, kami dianiayai oleh Fir'aun. Dan setelah kamu ada bersama kami, kami juga dianiayai oleh Fir'aun. Jadi, apa ada bezanya?" Jadi mereka persoalkan kehadiran Nabi Musa di hadapan mereka. Namun Nabi Musa menjawab, hendaklah mereka bersabar. Bersabar sejenak. Dan kemenangan Allah akan berikan kepada orang-orang yang bersabar, insya-Allah. Jadi kerana tak tahan sabar dalam kepayahan, mereka memberontak, meluahkan perasaan yang sebenarnya adalah true color yang ada di dalam diri mereka, iaitu mereka akan beriman dengan Nabi berdasarkan kepentingan, kemaslahatan diri mereka. Kalau ada keuntungan kebaikan untuk mereka, mereka kata beriman dengan Nabi. Tapi kalau ada keburukan, mula menyalahkan, ini kerana engkau lah Nabi, ini kerana engkau lah begitu dan begini. Justru itu Nabi kita Muhammad SAW dalam perjanjian ini, pertama-tama Rasulullah tekankan adalah taat, patuh kepada Allah dan Rasul dalam apa jua keadaan, pada senang dan pada waktu susah. Sebab itu kalau anda lihat rentetan daripada perjanjian ini, golongan yang mengambil perjanjian dengan Rasulullah SAW, merekalah orang-orang yang berada di belakang Rasulullah SAW pada ketika Rasulullah menghadapi kesukaran-kesukaran, iaitu peperangan-peperangan selepas Rasulullah berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Merekalah orang yang berada di belakang Rasul di perang Badar. Merekalah yang berada di belakang Rasulullah SAW sewaktu peperangan Uhud dan seterusnya. Nak menunjukkan bahawa mereka taat setia walaupun dalam apa jua kesukaran, dalam keadaan apa kepayahan,
bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjanjian yang diambil kali ini iaitu hendaklah mereka suka melakukan nafkah, menyumbang sesuatu dalam keadaan mereka senang dan dalam keadaan mereka sempit. Bila mereka senang, tangan mereka ringan untuk menghulurkan bantuan pertolongan. Bila mereka sempit, mereka juga sedaya upaya mengutamakan keadaan orang lain daripada keadaan susah yang mereka hadapi. Sebab itu, inilah datang sifat ithar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan diri orang lain terhadap diri mereka walaupun mereka juga dalam kepayahan. Sebab tu Allah memuji orang-orang Ansar. Walaupun mereka susah, sempit, payah, tapi mereka berkorban untuk orang lain. Kerana ini yang mereka hayati daripada perjanjian Aqabah yang kedua. Waktu lapang, mereka memberi bantuan, dan waktu sempit juga, mereka berusaha sedaya upaya untuk memberikan pertolongan, bantuan, nafkah, walaupun dengan sekuntum senyuman. Kerana senyuman itu juga adalah sedekah. Ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada mereka amalkan ciri-ciri orang yang beriman, iaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Sentiasa suka orang yang beriman ni, yang menjadi darah daging mereka, sebati dalam hidup mereka, iaitu menyampaikan yang baik, ma'ruf, dan mencegah sesuatu yang membawa kepada kemungkaran, kezaliman, dan penganiayaan. Islam bukan hanya menganjurkan rahmah, salam, kesejahteraan, dan kebaikan, ma'ruf. Tapi Islam juga adalah agama yang mencegah apa jua bentuk kemungkaran, sebesar-besarnya dan sekecil-kecilnya. Ianya dilaksanakan dengan penuh hikmah dan bijaksana. Dan ini yang harus kita pelajari daripada sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada orang-orang Ansar pada ketika itu, iaitu ciri mulia orang yang beriman, iaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang keempat, iaitu mereka menegakkan agama Allah, yakni merasa bahawa mereka ada identiti sebagai seorang Islam yang harus mereka peliharai. Tidak takut, tidak terpengaruh dengan apa jua celaan ataupun kecaman. Ini sesuai dengan kadang konteks kita hari ini. Kita lihat kadang anak-anak muda, remaja kita, mungkin di negara kita di Singapura atau negara lain, macam seakan mereka kalau mengatakan mereka ni orang Islam ni macam rasa malu lah. Macam rasa malu. Macam seorang orang Islam ni, aku orang Islam ke? Macam nak beritahu orang, macam rasa macam Islam ni macam terhina. Wal'iyadu billahi min dhalik. Kita harus pelihara Islam kita. Itulah identiti kita. Dalam masa yang sama, kita mempunyai akhlak, sifat yang terpuji. Seandainya dunia hari ini mengatakan tentang keburukan Islam, keburukan Al-Quranul Karim, keburukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sama sekali tidak membuat bahawa kita terhina, istilahnya bahawa kita rendah diri. Bahkan kita rasa
bangga dengan Islam kita. Dan menjadi tanggungjawab kita juga untuk membela agama Allah. Kita membela Al-Quranul Karim. Kita membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh hikmah dan bijaksana. Benar, kita faham, kita akur bahawa di dunia sana terdapat orang-orang yang tidak mengenali Islam dengan sebaiknya. Mereka tidak mengenali Al-Quranul Karim, wahyu Allah, dengan sebaiknya. Dan mereka tidak mengenal pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Dan itu tanggungjawab kita untuk memperkenalkan kepada mereka. Memperkenalkan kepada mereka, membenarkan apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dijelaskan oleh Islam itu sendiri dengan hikmah dan bijaksana. Moga-moga lambat laun satu hari orang-orang yang satu ketika itu dahulu memusuhi Islam hatinya lunak dan ia cinta kepada Islam, rindu kepada Islam, sayang kepada Islam, dan sejarah telah berlaku dan tak mustahil berulang kembali. Dan yang terakhir, mereka harus membela, mempertahankan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nanti Rasulullah berada di Madinah. Ini dia keperhatian pakcik Rasulullah, Abbas bin Abdul Muttalib tadi. Apakah mereka akan membela Rasulullah? Akhirnya terjawab. Kerana dalam kandungan perjanjian itu, mereka harus bela diri Rasulullah walaupun Rasulullah berada di perantauan. Sebab Madinah adalah bukan bumi Rasulullah. Bumi Rasulullah adalah Mekah, tempat kelahiran Rasulullah. Sekarang Rasulullah berada di Madinah satu hari nanti, adakah mereka akan membela Rasulullah seandainya orang-orang Quraisy memerangi Rasulullah? Perjanjian yang diambil orang Madinah selama 75 orang tadi mengatakan bahawa mereka bersedia mempertahankan diri Rasulullah walaupun Rasulullah berada di negara mereka atau negeri mereka. Itu dia 5 kandungan perjanjian yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, Rasulullah mengatakan, seandainya kamu melakukan kelima-lima perkara yang dijanjikan tadi, kata Rasulullah, balasan kamu adalah syurga Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kandungan-kandungan perjanjian itu termaktub dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnadnya. Muslimin muslimat rahimakumullah, setelah mereka mendengar dengan teliti apa jua yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, akhirnya mereka bersetuju dan mereka mengambil janji bersalaman, berjabat tangan dengan Rasulullah SAW. Pihak lelaki, Rasulullah SAW berjabat tangan. Dengan perempuan, Rasulullah hanya berbicara lisan ke lisan. Dan mereka mengangguk dan mengatakan ia akan perjanjian tersebut tanpa bersalaman dengan wanita yang ada pada ketika perjanjian Aqabah yang kedua itu. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, itulah yang berlaku pada Aqabah yang kedua, yang saya kalau membacanya, kalau dapat menganalisa dalam sejarah, ini adalah satu titik tolak perjuangan ataupun kejayaan yang sangat besar. Meskipun orang yang membela Rasulullah SAW adalah golongan yang kecil saja. Sebab Rasulullah SAW bukan hanya melihat kepada kuantiti, jumlah yang besar, tapi Rasulullah SAW melihat kualiti yang ada dalam diri seseorang. Pada Aqabah yang pertama, 12 kualitinya sangat besar, sangat hebat, berbanding kalau 200 orang. Dan 75 orang ini kualitinya sangat tinggi. Jiwa raga mereka bersedia untuk membela agama Allah
dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang mendorong mereka nanti sepulangan mereka daripada musim haji ini benar-benar menyediakan beberapa perkara untuk menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah. Mereka lah ada orang-orang yang menyediakan plan awal, apa jua perancangan awal, persiapan awal untuk menyambut kehadiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah pada satu hari nanti. Dan insya-Allah kita akan sambung perbicaraan ini pada bulan akan datang, iaitu titik sejarah baru di dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bumi Mekah menuju ke bumi Madinah yang disambut hebat oleh golongan Al-Ansar. Sama-sama kita nantikan perbicaraan kuliah kita bulan akan datang. Setakat ini saja yang dapat saya sampaikan. Moga apa yang saya sampaikan pada hari ini, Ahad pagi ini, dengan tenang anda dapat memahaminya, akan pentingnya sejarah Rasulullah SAW, akan pentingnya kandungan Bai'ah Aqabah Ats-Tsaniyah atau Bai'ah Aqabah Al-Kubra. Moga-moga Allah SWT mengurniakan kita kefahaman yang baik dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan harian kita. Setakat ini saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.